Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung kuliah kita mensyarahkan hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab yang paling sahih di sisi ahli sunnah wal jamaah selepas Al-Quran, iaitulah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kuliah yang lepas telah pun saya menceritakan tentang hadis yang mana hadis yang merupakan petanda kepada kiamat. Tetapi saya baru perasan yang saya telah pun melangkaui beberapa bab yang sebelumnya, kerana Imam Bukhari ni dia ada hadis yang sama di dalam beberapa bab yang tertentu. Contohnya macam satu hadis dia letakkan 2-3 bab. Jadi hadis sebelum tu bercerita tentang Nabi Musa bermusafir ingin berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Imam Bukhari meletakkan dalam 2 bab, bab sebelum dan bab selepas. Jadi saya tersilap, saya baca yang bab selepas kerana saya menyangka di situ bab yang kita berhenti sebelum daripada ini. Maka saya telah membacakan kepada hadirin hadirat sekalian hadis yang berkaitan dengan bab, iaitu bab bagaimana ilmu terangkat dan terzahirnya kejahilan sebelum daripada kiamat. Dan saya terlangkau 3 bab ataupun 3 bab kalau tak silap saya, iaitu kita nak masuk pada hari ini bab kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya al-kitab. Yang mana kita masih berada dalam kitab al-ilm, kitab ilmu di dalam Sahih Al-Bukhari. So kita tengok dulu bab ni sebelum kita langkau pergi kepada bab lain. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian hadis berkenaan. Jadi boleh tengok dekat skrin yang saya kongsikan ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar, Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami. So Imam Bukhari dia bukan sahabat Nabi. Jadi bila dia bukan sahabat Nabi, dia nak riwayat hadis daripada Nabi, dia mesti bawakan sanad. Inilah tradisi ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka mementingkan sanad. Kerana sanad inilah yang akan menentukan kesahihan ataupun tidak sesebuah riwayat yang dinukilkan oleh orang yang bukan sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami hadis ini Abu Ma'mar. Katanya telah bercerita kepada kami, Abu Ma'mar kata telah bercerita kepada kami Abdul Warith. Katanya telah bercerita kepada kami Khalid daripada Ikrimah daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas. Dalam kuliah-kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan siapakah dia Abdullah bin Abbas, yang mana dia merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia sepupu Nabi? Kerana dia adalah anak kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi Muslim, ya, sahabat Nabi. Maka dia mengatakan, qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk aku.
Dia kata Nabi ni pada satu hari peluk dia. Kalau terjemahan dekat sini dia kata mendekapku. Mendekap ni ni terjemahan Indonesia. Tapi bolehlah untuk digunakan sebagai rujukan dalam kuliah ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk aku, waqal, kemudian Nabi berkata, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini al-kitab, yakni al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita melihat kepada hadis ni, kita akan tengok di sana ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas supaya Allah memberikan ilmu kepada Ibnu Abbas, yang mana dalam riwayat yang lain ada disebutkan doa yang sedikit lafaz yang berbeza tetapi makna hampir sama, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini kefaqihan di dalam agama dan ajarkanlah dia tentang tafsir Al-Quran. Dan Allah Azza wa Jal mengkabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas apabila Ibnu Abbas menjadi dan digelar oleh para ulama sebagai turjumanil Quran, orang yang pakar di dalam mentafsirkan Al-Quran. Dan tafsiran-tafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat-ayat Al-Quran dinukilkan oleh ulama sepanjang zaman, bermula daripada zaman sahabat sehinggalah pada zaman sekarang. Tidak ada mufassir yang ingin mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir bil ma'thur, tafsir yang membawa riwayat-riwayat salaf, melainkan pastinya dia akan membawa riwayat Ibnu Abbas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kisah ini ataupun doa ini dia ada sebab urut. Kalau kita tengok sebab urut seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab dia Fathul Bari, dia mengatakan hadis ini Al-Bukhari membawakan secara ringkas. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab hadis yang lain, di sana ada kisah sebelum daripada Nabi menyebutkan doa ini, yang mana kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis yang lain, Ibnu Abbas ni pada satu malam dia bermalam di rumah Maimunah dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Nabi bangun dan Nabi masuk ke dalam toilet dan dia faham Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dan akan bersalat untuk qiyamul lail, maka dia meletakkan bekas air di sisi toilet Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi nak keluar daripada toilet. Maka Nabi melihat bekas air, lalu Nabi bertanya, siapakah yang meletakkan ini? Maka setelah Ibnu Abbas mengatakan dia yang meletakkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendoakan kepada dia, kerana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kefaqihan Ibnu Abbas, kecerdasan fikiran Ibnu Abbas. Sebahagian ulama yang lain juga mengatakan mungkin doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada Ibnu Abbas disebabkan oleh kerana Ibnu Abbas ini sanggup bermalam di rumah Maimunah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sanggup, Ibnu Abbas sanggup bermalam bersama dengan Nabi semata-mata ingin mengikuti qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, apabila Ibnu Abbas berada di sebelah kiri Nabi berqiyamul lail bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tarik dia untuk berada di sebelah kanan. Kerana makmum lelaki apabila seorang diri, dia perlu berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri ataupun di belakang. Itu sunnahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini memberikan kita beberapa faedah yang penting. Yang pertama, kekuatan doa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk memberikan kealiman, memberikan ilmu terhadap Al-Quran kepada Ibnu Abbas, maka ia menunjukkan
kepada kita bahawasanya pensyariatan doa kepada anak-anak kecil. Kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah untuk Allah memberikan kepandaian, kecerdikan dan kecerdasan, terutamanya di dalam bab ilmu kepada anak-anak kita, untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, mungkin di kalangan kita ni yang kadang-kadang terlalu obses untuk anak kita pandai dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu keduniaan. Mungkin ada di kalangan kita yang sampai berhabis ribuan ringgit sebulan demi nak mencari guru yang baik supaya anak kita menjadi orang yang pandai di dalam bab-bab keduniaan. Tetapi jangan juga kita lupa untuk berusaha supaya anak kita ni menjadi orang yang ada pengetahuan di dalam ilmu-ilmu, terutamanya di dalam ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain ini tidak mungkin akan dicapai melainkan setelah dia mempunyai kemahiran dan mempunyai sedikit ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebab itu hadis ini Nabi SAW tujukan kepada Ibnu Abbas doa supaya dia diberikan kepandaian. Dan apabila berdoa, doa ini juga memberikan isyarat bahawasanya Nabi SAW nak isyaratkan kepada Ibnu Abbas, kamu mesti berusaha, kamu mesti belajar bersungguh-sungguh, mesti untuk menuntut ilmu, untuk memahami Alkitab. Kerana di dalam Islam ini doa mesti diselarikan, mesti disertakan dengan usaha. Usaha perlu diiringkan dengan doa. Doa perlu diiringkan dengan usaha. Hanya semata-mata doa tanpa tidak ada usaha, ini bukanlah saranan daripada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi SAW berdoa di dalam perang Uhud. Nabi berdoa di dalam perang Badar. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi SAW berusaha. Nabi memilih tempat yang terbaik untuk meletakkan kubu askarnya. Nabi SAW memakai baju besi. Nabi SAW memakai topi besi. Nabi membawa pedang. Nabi mengarahkan sahabat membawa bekalan. Ini semua membuktikan kepada kita bahawasanya doa itu mesti diiringkan dengan usaha. Jadi oleh kerana itu kita melihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah daripada dia mendengar doa ni daripada Nabi SAW, dia tidak putus untuk berusaha. Dia berusaha semampu mungkin untuk mencari ilmu supaya dia mencapai apa yang didoakan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dia menyebutkan lamma tuwfiyan Nabi SAW qultu li rajulin minal ansar halum falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin katsir. Apabila Nabi, kata Ibnu Abbas, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saja, aku berkata kepada salah seorang daripada lelaki di kalangan orang-orang Ansar. Aku berkata kepada seorang lelaki di kalangan Ansar, yakni sahabat juga, halum, jom falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita pergi dengar daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar-besar. Jom kita pergi dengar ilmu. Jom kita pergi dengar riwayat. Jom kita pergi dengar Al-Quran. Jom kita pergi dengar hadis daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hari ini mereka masih ramai. Sebelum mereka juga meninggal dunia, kita kena pergi dulu untuk dengar ilmu yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita nak dengar daripada Nabi sendiri, mungkin hari ini Nabi dah tak ada. Jadi ilmu yang Nabi sampaikan telah ada di dalam dada para sahabat, terutamanya mereka yang lebih berumur daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyedari hakikat tu. Menyedari yang pertama hakikat bahawasanya dia adalah sahabat yang muda. Nabi wafat ketika mana dia baru belasan tahun. Dia masih muda. Maka dia tak lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sedar hakikat ni, maka dia tahu
dia kena pergi tanya dengan sahabat yang lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia belajar ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Abbas juga menyedari hakikat bahawasanya ilmu ini tidak akan dapat dicapai melainkan dengan usaha. Ilmu perlu kita usaha. Ilmu perlu untuk belajar. Ilmu perlu untuk membaca. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Azza wa Jal menurunkan ayat Al-Quran. Yang pertama kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dengan ayat yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kerana tidak mungkin seseorang itu mendapat ilmu melainkan dengan cara belajar. Dan di antara cara belajar itu adalah dengan membaca, selain daripada melihat dan mendengar. Oleh kerana tuan-tuan, ilmu ini sesuatu yang penting, maka sebab itulah Ibnu Abbas ni percaya tidak mungkin untuk dia berilmu melainkan dia belajar. Jadi benda ni sangat penting. Saya nak ubah sikit cara kita fikir. Kerana mungkin cara kita ni kadang-kadang kita fikir hanya dengan sekadar doa, tanpa usaha kita akan dapat. Ini bukan seperti mana yang difahami oleh ulama-ulama di kalangan sahabat dan juga orang-orang yang datang selepas mereka. Kalau kita tengok Ibnu Abbas sendiri, katalah kita dapat doa ni daripada Nabi. Nabi doa untuk kita. Ya Allah, berikan kefakihan kepada Rozaimi seperti mana diberikan kefakihan kepada Ibnu Abbas. Mungkin ada di kalangan kita yang rasa, hebat aku dapat doa pada Nabi ni, maka aku tak payah belajarlah goyang kaki. Korang pergilah belajar, aku tak apa, aku dapat doa daripada Nabi. Sahabat dia tak macam tu. Selagi mana mereka faham sunnatullah di dalam dunia ini, ilmu tidak akan dicapai melainkan dengan belajar, maka mereka pergi membaca, mereka pergi menuntut ilmu, mereka pergi mendengar daripada sahabat lain, mereka pergi menganalisa dan melihat dan mengambil iktibar. Itu di antara cara untuk berilmu. Inilah pemahaman yang sebenar. Doa mesti diiringkan dengan usaha. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis, di sana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi beri jaminan kepada dia untuk mendapatkan syurga. Nabi bagi jaminan. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Nabi sebut 10 orang sahabat yang dijamin syurga ni. Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga, Abdurrahman bin Auf dalam syurga, Sa'id bin Zaid dalam syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam syurga, Abu Ubaidah bin Jarrah dalam syurga, Talhah bin Ubaidillah dalam syurga, Az-Zubair bin Al-Awwam dalam syurga. Nabi memberi jaminan kepada mereka ini dengan syurga, yang mana mereka yakin dengan Nabi, dan keimanan mereka kepada Nabi, kepercayaan mereka kepada Nabi, bukan kata mungkin, pastinya lebih tinggi daripada taraf keimanan kita. Tetapi ia tidak sesekali menjadikan mereka ujub dan takabur dengan mengatakan kepada orang selepas mereka, kamu pergilah beramal, aku tak payah. Aku ni dah penat bersama dengan Nabi, Nabi dah jamin aku syurga. Bahkan kalau ada orang tegur mereka, mereka tak sekali-kali mengatakan, kamu siapa nak tegur aku? Aku ni dalam syurga, aku senarai nombor 3 tau. Mereka tak sebut begitu. Bayangkanlah kalau kita hari ni dapat jaminan syurga dengan nama kita. Mungkin ada di kalangan kita yang rasa, kan, aku dapat jaminan syurga. Mungkin ada di kalangan kita yang akan jadi ujub kalau orang tegur dia, kamu janganlah sibuk sangat nak tegur-tegur aku ni. Aku ni ada ahli syurga tau. Aku ni nombor ahli syurga. Aku nombor 11. 10 orang sahabat Nabi, aku nombor 11. Jadi kamu janganlah pandai-pandai nak pergi tegur aku. Mungkin ada di kalangan kita yang berfikiran begitu, tetapi tidak pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, apabila dia ditegur oleh seorang rakyat dia yang duduk di pedalaman, seorang badui yang duduk di pedalaman yang ilmunya tidak setinggi Umar, yang kedudukannya tidak setinggi Umar, yang mana dia tidak mendapat jaminan syurga seperti Umar. Satu hari dia datang kepada Umar, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku memberi ingatan kepada kamu supaya kamu jaga kebajikan anak-anak kecil dan juga ibu-ibu tunggal.
Umar mengatakan, kalau aku tidak jaga bagaimana? Dia kata, kalau kamu tidak menjaga kebajikan mereka, wahai Amirul Mukminin, aku akan jaga dan aku akan pergi. Umar kata, kalau kamu pergi bagaimana? Apa akan jadi kalau kamu pergi? Kata Badui ni, kalau aku pergi dan kamu tak jaga kebajikan mereka, aku akan menjadi musuh kamu, mendakwa kamu di hadapan Allah untuk kepentingan mereka. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila mendengar kata-kata Badui ni, dia menangis tuan-tuan. Dia menangis sehingga basah janggutnya. Dia menangis sehingga basah janggut. Ni Umar. Umar tidak sekali-kali mengatakan kepada Badui itu, kamu janganlah sibuk nak pergi nasihat aku. Aku ni dalam syurga dah. Umar bukan begitu. Bahkan inilah ciri-ciri ahli syurga yang ditunjukkan oleh para sahabat, iaitu mereka sekali-kali tidak ada perasaan ujub. Tidak ada perasaan ujub. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini perkara yang kedua yang boleh kita ambil daripada pengajaran daripada hadis ni. Yang ketiga, pensyariatan untuk kita melakukan perbuatan yang menunjukkan kita mesra kepada kanak-kanak yang dekat dengan kita, ala sabili syafaqah, untuk menunjukkan kita ni sayang ataupun kita ni mempunyai sifat belas pada dia, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, peluk Ibnu Abbas. Bukan kata Nabi peluk saja tuan-tuan. Bukan kata Nabi peluk saja. Dalam riwayat yang lain, kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada satu ketika Nabi menunjukkan bahawasanya dia pernah menyentuh bahu Ibnu Umar sebelum memberikan nasihat kepada Ibnu Umar dalam satu nasihat yang sangat masyhur, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada Ibnu Umar dalam satu nasihat yang sangat masyhur, iaitu nasihat dia adalah kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dalam dunia ini sama seperti kamu ini orang asing ataupun orang yang musafir berhenti sekejap mencari bekalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dekat dalam hadis ni, sebelum daripada Ibnu Umar diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, ya, Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu dia. Kenapa pegang bahu? Nak menunjukkan bahawasanya kita ni bila nak nasihat anak-anak kecil, terutamanya orang-orang muda, perlu kepada sentuhan. Sentuhan ini walaupun pada kita seolah-olah macam sentuhan ni tak ada apa-apa, tetapi sentuhan ni sebenarnya sangat-sangat memberikan kesan kepada orang yang dinasihati. Itu perkara yang kita kena tahu. Sama seperti mana Ibnu Abbas, ya, selain daripada sentuh, boleh juga kita sebut kepada anak-anak kecil ataupun sahabat yang kita nak tegur ni, kita sayang kepada dia, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Muaz, yang mana Nabi SAW sebelum nak mengajar Muaz, Nabi nak mengajarkan Muaz zikir, Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, inni la uhibbuk. Wahai Muaz, aku cinta kepada kamu. Wahai Muaz, aku sayang kepada kamu. Aku sayang kepada kamu, maka kamu sebutlah di hujung setiap salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta kepada kamu, ya, supaya sentiasa mengingati kamu, ya, zikrika, Allahumma inni, sekejap saya pun lupa dah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku supaya aku sentiasa mengingati kamu, sentiasa syukur kepada kamu, dan juga sentiasa melakukan ibadah yang baik kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ni,
Ibnu Abbas dipeluk oleh Nabi, jadi kita pun kalau kita nak, orang kata apa, nak nasihati anak kita, kita mungkin boleh guna cara ni. Kita mungkin boleh guna cara ni, kita peluk dia dulu. Nak tunjuk kat dia bahawasanya kita mempunyai kasih sayang kepada dia. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Nabi menunjukkan, Nabi cium kepada Hasan dan Husain, sehingga ada sahabat yang lain tengok. Sahabat lain kata, aku ni ada anak ramai tapi aku tak pernah cium seorang pun daripada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, terus Nabi bersabda, Nabi kata, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Jadi ini benda yang sangat penting untuk orang-orang yang, bagi saya lah, untuk orang-orang yang nak menasihati anak-anak kecil, golongan-golongan yang nak menasihati orang-orang muda. Selain daripada kita menyebutkan yang kita sayang kat dia, teguran tu kita beri kerana kita care, kita mengambil berat kepada dia, kita juga boleh menggunakan kaedah sentuhan. Sentuh bahu dia, peluk dia, tapi dengan syarat lah, sama ada dia mahram kita ataupun dia sama jantina dengan kita lah. Kalau bukan mahram, jangan pergi peluk pula anak dara orang lah. Ini benda yang kita kena tahu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah lebih kurang hadis yang kita tinggal sebelum ni. Hadis yang kita tinggal sebelum ni, iaitu hadis yang pendek, tetapi ia memberikan makna yang bagi saya, makna yang sangat bernilai, terutama bagi mereka-mereka yang nak untuk menasihati anak muda. Nak nasihat anak muda, nak nasihat kanak-kanak, sebelum daripada kita nak beri nasihat, kita bagi tahu dulu kita sayang kat dia. Benda ni juga ditunjukkan dalam hadis, yang mana kalau kita pernah baca dulu hadis bagaimana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan wahyu kepada Nabi kali pertama di Gua Hira. Sebelum diberikan wahyu kepada Nabi, kan Jibril suruh Nabi baca. Nabi kata, qultu ma ana biqari, aku tidak boleh membaca. Bila Nabi kata aku tidak boleh membaca, apa Jibril buat pada Nabi, tuan-tuan? Jibril buat apa pada Nabi? Waktu tu Jibril alaihi salam peluk Nabi. Sebahagian ulama mengatakan peluk tu adalah disebabkan oleh kerana Jibril ni nak bagi Nabi fokus supaya tak fikir benda lain. Nak suruh Nabi fokus kepada apa yang nak disampaikan. Okey, itu pandangan yang pertama lah. Manakala pandangan yang kedua, dia mengatakan Jibril peluk ni kerana Jibril alaihi salam nak tunjuk bahawasanya you can do it. Peluk tu menunjukkan peluk sungguh, nak menunjukkan Jibril ni dekat dengan Nabi, dan Jibril nak ajar benda yang penting, dan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau mampu untuk melakukannya. Jadi ini perkara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita boleh untuk tiru benda ni supaya pengajaran kita, pendidikan kita kepada anak-anak menjadi lebih berkesan. Anak-anak akan rasa bahawasanya kita menegur mereka ni bukan disebabkan kita benci kepada mereka. Sebaliknya kita tegur ni adalah kerana kita sayang. Teguran itu disebabkan sayang. Tunjukkan kasih sayang berdasarkan kepada sentuhan, percakapan, tindakan dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok kepada hadis yang berikutnya. Baik, saya kongsikan skrin ni. Kita masuk kepada bab yang baru. Okay, saya harap boleh nampak lah. Okay, bab ni bab yang baru. Al-Imam Al-Bukhari letakkan bab mata yasihhu sama'us saghir. Bab bila sahnya pendengaran budak-budak kecil. Bila budak-budak kecil ni boleh mula belajar. Bila yang kata budak kecil ni boleh mula dengar hadis. Ini Imam Bukhari kata. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibn Uwais qala haddatsani Malik an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah ibn Utbah an Abdullah ibn Abbas qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin
wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'd as-saf wa arsaltu al-atan tarta' fadakhaltu fi as-saf falam yunkar dhalika alaihi. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari bawakan di dalam bab yang baru, iaitu bab bilakah pendengaran ataupun tuntutan ilmu ataupun menuntut ilmu daripada anak kecil ni dikira sah. Dikira sah. Maksudnya kalau dia dengar waktu dia kecil, adakah dia dianggap telah mendengar secara sahih, terutamanya hadis. Sebab hadis ni tuan-tuan, kita bila nak dengar hadis ni, kita kena dengar secara betul. Jadi kalau anak kecil ni boleh tak dengar hadis. Kalau dia sampaikan hadis tu kepada kita sedangkan dia kecil, dia dengar waktu dia kecil, dia sampaikan dia kecil, ataupun dia dengar waktu dia kecil, dia sampaikan setelah balik, adakah sah ataupun tidak? Imam Bukhari bawakan hadis ni. Saya akan hurai nanti pandangan ulama dalam masalah ni. Kemudian saya akan saya akan bawakan pandangan ulama dalam masalah ni setelah saya menterjemahkan hadis ni. Kita kena faham hadis ni dulu. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Katanya telah bercerita, Imam Bukhari kata telah bercerita kepada kami hadis ini Ismail ibnu Abi Uwais. Katanya telah bercerita kepada kami Malik daripada Ibni Syihab, daripada Ubaidullah bin Abdullah ibni Utbah, daripada Abdullah ibni Abbas. Katanya, aqbaltu rakiban ala himarin atan. Dia kata, aku datang dalam keadaan menunggang himar atan, seekor keldai berjantinakan keldai betina. Atan tu keldai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Yang pada waktu tu dia kata, waktu aku datang naik keldai betina ni, aku pada waktu tu hampir-hampir nak sampai kepada umur ihtilam. Umur ihtilam ni adalah umur baligh. Aku nak sampai kepada umur baligh, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina. Yang mana pada waktu aku datang bawa keldai ni, aku pada waktu ni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina ila ghairi jidar, tanpa ada di depan Nabi, tanpa ada dinding. Tak ada dinding di depan Nabi waktu Nabi salat. Famarartu baina yaday ba'di saf. Kemudian aku melalui di depan sebahagian daripada saf. Di depan sebahagian daripada saf. Walaupun sebenarnya kalau ikut literal meaningnya, aku melalui di antara dua tangan saf. Dua tangan sebahagian saf. Dua tangan, mana saf mana ada tangan. Tetapi kata Ibn Hajar, ini adalah bahasa metafora. Biasanya depan manusia kita akan kata baina yaday. Aku berada baina yaday, di antara dua tangannya, maksud di depan dia lah. Jadi baina yaday ba'di saf, aku berada di antara dua tangan sebahagian saf, maksudnya aku betul-betul lalu di depan saf. Wa arsaltul atan, kemudian aku melepaskan keldai betina yang aku bawa tadi ni, tarta, aku lepaskan dia supaya dia boleh mencari makanan. Sebahagian ulama kata bukan mencari makan, tetapi aku lepaskan dia supaya dia bergerak laju. Fadakhaltu fi saf, kemudian aku masuk ke dalam saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk aku salat di belakang Nabi. Ya, falam yunkar dzalika alai, dan tidak ada orang yang membantah perbuatan aku ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni menjadi perbahasan dalam kalangan ulama. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ni untuk bagi tahu dekat kita, budak-budak ni kalau dia dengar hadis waktu dia mumayyiz, walaupun dia belum baligh, tetapi dia mumayyiz. Apa maksud mumayyiz? Dia boleh mendengar, memahami arahan. Dia boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Maka kalau budak dengar hadis waktu dia mumayyiz dan dia menyampaikan hadis setelah dia baligh, hadis tersebut dianggap sebagai sahih. Walaupun dia dengar sebelum dia baligh. Dengan syarat dia mesti sampai setelah dia balik. Kenapa tuan-tuan? Kerana budak-budak ni waktu dia mendengar, dia tak perlukan umur balik. Kenapa? Kerana budak-budak dia tak menipu.
Budak-budak dia tak menipu, budak-budak ni bukan jahat. Jadi bila dia dengar sesuatu waktu dia mumayyiz, selagi mana dia faham dan dia ingat, pendengaran tu dia anggap sah. Jadi Ibnu Abbas ni dia cerita sebelum dia balik, waktu dia mumayyiz, dia kata aku hampir-hampir nak umur balik. Maksud belum balik lah tu. Dia cerita pengalaman dia dengan Nabi SAW, bawa keldai betina, lalui depan kawasan orang yang sedang salat di belakang Nabi, kemudian lepaskan keldai tu, aku masuk belakang saf dan Nabi tak tegur aku. Dan ini merupakan sunnah. Kerana sunnah kan ada 3. Kita ada sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Yang pertama, sunnah perkataan Nabi, seperti mana yang kita baca tadi, sebelum tadi. Doa Nabi, itu perkataan. Ataupun perbuatan Nabi. Dan yang ni takrir, perakuan Nabi. Nabi tengok sahabat buat sesuatu. Nabi nampak sahabat buat sesuatu. Nabi tahu sahabat buat sesuatu ataupun cakap sesuatu. Tetapi Nabi tidak mengingkari. Bila Nabi tak ingkar, menunjukkan perkara itu dibenarkan dalam syarak. Kenapa dibenarkan? Kerana Nabi tidak akan diam dalam perkara yang dia tahu. Kalau benda tu maksiat, Nabi tak akan diam. Kerana Nabi bersifat ma'asum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini pandangan Al-Imam Al-Bukhari. Budak yang mumayyiz dengar hadis daripada Nabi sampaikan selepas dia balik, ia adalah hadis yang sahih. Manakala di sana ada pendapat ulama lain, ulama hadis yang lain, iaitu Yahya ibnu Ma'in. Dia mengatakan umur yang paling kurang untuk mendengar hadis adalah 15 tahun, dia kata. Ini pendapat yang dinukilkan daripada Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in ni sahabat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kawan satu perguruan untuk belajar hadis. Dia kata umur yang paling kurang untuk mendengar hadis adalah 15 tahun. Dia kata kerana Ibnu Umar waktu dia nak pergi perang bersama dengan Nabi SAW, perang Uhud, dia tak diterima untuk join perang kerana dia belum sampai umur 15 tahun. Bila dah sampai umur 15 tahun baru Nabi bagi. Pendapat Yahya bin Ma'in ni telah dibantah oleh Imam Ahmad sendiri. Bila Imam Ahmad ditanya tentang pandangan ini, Imam Ahmad kata tak ada. Tak syarat 15 tahun. Bahkan kalau dia memahami apa yang dia dengar, cukup. Walaupun tak cukup 15 tahun. Ya. Kata Imam Ahmad, ada pun kisah Ibnu Umar yang tak diterima waktu nak pergi perang Uhud tu, itu tak ada kaitan dengan hadis. Itu tak ada kaitan dengan menuntut ilmu, kerana itu adalah bab perang. Perang memerlukan kepada tenaga. Sebab itu 15 tahun adalah syarat yang diletakkan oleh Nabi SAW pada zaman itulah. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan, pendapat yang tepat di kalangan ulama-ulama muhaddithin, budak-budak yang mumayyiz dengar hadis dan menyampaikannya selepas balik, hadis itu sah. Tapi kalau dia sampaikan waktu dia dengar waktu dia mumayyiz, disampaikan waktu mumayyiz, ini bahaya. Sampaikan waktu mumayyiz tak diterima. Walaupun dia boleh dengar waktu dia mumayyiz, tapi nak sampai kena balik. Kerana budak-budak walaupun mereka tidak jahat, tetapi kadang-kadang kita memerlukan keseriusan, perlukan ketegasan, perlukan kita panggil apa? Sifat serius. Sifat orang kata apa? Serius ni tak main-main. Kerana kadang-kadang budak-budak ni dia ada ciri-ciri main-main tu. Bila disampaikan dia dalam keadaan tak serius, kita bimbang akan tersilap. Kerana bukan hanya penipuan saja yang merosakkan hadis, silap juga boleh merosakkan hadis. Jadi sebab itu ulama letak waktu nak sampaikan tu mesti baligh. Ya, baik. Hadis ini atau pandangan Ibnu Ma'in tadi, Ibnu Hajar kata mungkin pandangan Ibnu Ma'in tu boleh ditakwil. Ibnu Ma'in bukan meletakkan syarat sebelum mumayyiz tak boleh belajar hadis ataupun tak boleh dengar hadis, kalau dengar pun tak sah. Sebaliknya pandang Ibn Hajar kata mungkin pandangan Ibnu Ma'in tu adalah bawah 15 tahun tidak dibenarkan untuk belajar hadis sendiri, melainkan mesti dibawa oleh walinya. Ibn Hajar kata ini mungkin pandangan, ini mungkin takwilan pandangan Ibnu Ma'in tadi. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalil yang menunjukkan bahawasanya budak-budak ni boleh memahami arahan dan boleh mendengar hadis dalam keadaan dia mumayyiz adalah Nabi sendiri mengarahkan wali-wali untuk melatih anak melakukan salat seawal umur 7 tahun. Ini menunjukkan budak umur 7 tahun dah dikira sebagai mumayyiz. Sebab itu Nabi suruh mereka untuk dilatih solat oleh wali mereka, iaitu oleh ayah mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Ibnu Abbas mengatakan aku datang dalam keadaan aku menunggang unta betina,
Dan waktu tu Nabi SAW sedang salat. Nabi salat tidak memandang kepada dinding. Al-Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi mengatakan bahawasanya Nabi, bila Ibnu Abbas kata Nabi tak memandang dinding, Nabi tak bersolat kali ini Nabi tak guna sutrah. Tuan-tuan tahu sutrah? Sutrah ialah sesuatu yang menjadi penghadang antara kita dengan orang lain waktu kita salat. Disunatkan untuk letak sesuatu di hadapan kita. Apa saja, tongkat boleh, pedang boleh, rak boleh, tiang boleh, dinding boleh. Sebahagian ulama kata belakang orang pun boleh kalau dia tengah duduk. Kan? Dibenarkan. Kenapa disyariatkan ataupun disunatkan untuk ambil sutrah? Supaya kita nak bagi isyarat kepada orang, jangan lalu kawasan saya ni. Di antara saya dengan tempat yang saya pacak tu, di antara saya dengan tiang ni kawasan saya solat untuk saya sujud. Jangan lalu. Lalu di kawasan luar tak apa. Ya. Dalam hadis ni Nabi Ibn Abbas kata Nabi tak memandang dinding. Bila tak memandang dinding maksud tak ada sutrah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Baihaqi. Tetapi Ibn Daqiq Al-Eid mengatakan tak bermakna bila tak pandang dinding Nabi tak ambil sutrah lain. Mungkin ada tongkat. Cuma kat sini dia nak bagi tahu Nabi tak dinding depan Nabi lah, bukan dalam bangunan lah. Nabi salat dalam keadaan mungkin di kawasan padang pasir. Baik. Tetapi apa-apa pun ulama mengatakan, majoriti ulama mengatakan mengambil sutrah itu, menjadikan di hadapan kita ada sutrah itu adalah sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW ada sebut, dalam hadis yang lain Nabi SAW ada sebutkan yaqta'us salah al-mar'ah wal-kalb wal-himar atau kama qala. Dalam hadis Nabi SAW ada sebut salat itu terputus dengan perempuan yang lalu, dengan himar dan juga dengan anjing. Ulama berbeza pendapat tentang maksud salat terputus. 3 benda Nabi kata yang memutuskan salat. Yang pertama perempuan, yang kedua himar, yang ketiga keldai, yang ketiga anjing. Perempuan, keldai, anjing memutuskan salat. Apakah yang dimaksudkan dengan memutuskan salat itu? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama menggunakan literal ayat ni. Dia kata memutuskan salat itu ialah membatalkan salat. Jadi kalau seseorang itu salat, lalu depan dia perempuan yang baligh, ataupun lalu depan dia keldai, ataupun lalu depan dia anjing. Cuma dalam riwayat Abu Dzar menyebut anjing hitam, maka dia kata anjing hitam. Kalau anjing warna lain tak batal. So kalau 3 benda ni lalu depan orang yang salat, salat terbatal, dia kata. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Ibnu Hazmin. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Ini pendapat Ibnul Qayyim. Ini satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kata kalau 3 benda ni lalu, anjing hitam, keldai, perempuan yang baligh, lalu saja batal solat seorang lelaki. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah pandangan satu riwayat dalam mazhab Hanbali juga. Dia mengatakan tidak membatalkan salat apa pun yang lalu di hadapan orang yang bersalat, melainkan hanyalah anjing yang berwarna hitam. Kenapa mereka kata anjing warna hitam aja? Sebab mereka kata hadis yang saya sebut tadi. Cuma kenapa mereka kecualikan 2? Mereka kata yang 2 ni telah terbatal. Kerana ada hadis Aisyah yang mengatakan dia baring depan Nabi waktu Nabi salat, menunjukkan tak batal. Dan ada hadis yang kita baca sekarang ni, iaitu Ibnu Abbas lalu di hadapan orang salat dengan keldai betina dan mereka teruskan salat dan tidak membatalkan salat mereka. Maksudnya mereka tak berhenti salat, menunjukkan salat mereka sah, dan Ibnu Abbas yang masuk lagi dalam sah bersama dengan mereka. Tetapi pendapat majoriti ulama mengatakan salat tidak terbatal dengan lalunya 3 benda ni. Perempuan lalu pun tak batal, keldai lalu pun tak batal, anjing lalu pun tak batal. Dan mereka mentakwilkan maksud putusnya salat. Mereka mentakwilkan maksud putusnya salat. Apa maksud putusnya salat? Sebahagian mereka kata hadis ni maksud putus, hadis betul-betul batal tetapi telah mansuh. Kenapa mansuh? Kerana hadis Ibnu Abbas ni waktu Nabi dekat Mina di akhir hayat Nabi, kerana Nabi buat haji waktu Nabi nak wafat dah.
Jadi hadis Ibnu Abbas ni membatalkan hadis yang Nabi kata memutuskan solat. Ni pendapat sebahagian. Tetapi majoriti ulama di kalangan majoriti itu mereka mengatakan memutuskan solat itu mereka takwilkan dengan menghilangkan khusyuk. Bila orang yang bersolat lalu depan dia perempuan, lalu depan dia himar, lalu depan dia anjing, menghilangkan khusyuk. Dan ini bukan satu penghinaan kepada perempuan, tuan-tuan. Walaupun ada sebahagian orang bila dia baca hadis ni dia kata, Islam ni macam nak hina perempuan pula. Letakkan perempuan sederet dengan himar, dengan keldai dan juga dengan anjing. Tak. Kita kata memang diletakkan sederet dalam satu keadaan, iaitu ketiga-tiga benda ni menghilangkan khusyuk. Tapi cara menghilangkan khusyuk pada tiga benda ni berbeza. Yang mana kalau orang yang salat anjing lalu mungkin dia takut nak digigit oleh anjing. Yang kedua, kalau himar lalu mungkin dia benci dekat himar dengan bau yang busuk dan juga dengan suara yang mengganggu, suara yang tak sedap. Yang ketiga, kalau orang solat perempuan lalu, ia menunjukkan hilangnya khusyuk dengan dia syok tengok perempuan tu, terus hilang Fatihah pun jadi lupa. Tiga-tiga ni sama dari sudut satu sifat, menghilangkan khusyuk. Tapi bagaimana cara menghilangkan khusyuk itu berbeza. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, menyamakan sesuatu, menyamakan beberapa perkara dalam satu sifat tidak semestinya menyamakan kesemuanya dalam semua sifat. Bila orang kata, kau ni aku tengok macam singa lah. Kenapa macam singa pula? Garang kau ni macam singa. Jadi dia menyamakan satu sifat saja, iaitu garang. Satu sifat yang sama, itu garang. Bukan dia nak kata kau ada janggut, ada bulu, tak mandi, makan bangkai macam singa. No. Kalau orang kata, kalau orang Arab, bila kita samakan dia dengan singa, itu merupakan satu kebanggaan bagi dia. Orang Arab ni. Sebab dia kata singa ni berani, gagah, berkuasa dekat tempat dia, dekat kawasan dia. Jadi kalau kita panggil dia singa, dia sukalah. Kerana ada persamaan, iaitu gagah, berani dan berkuasa. Tapi kalau kita panggil orang Arab singa, mereka tak ada pun anggap bila kita panggil dia singa, kita kata dia makan-makan macam singa. Mereka tak ada pun anggap bila kita kata macam singa, dia pun tak mandi macam singa. Bila tak ada pun kita anggap dia tak gosok gigi macam singa. No. Kerana orang Arab sendiri faham, menyamakan sesuatu dengan pada satu sifat tidak semestinya menyamakannya pada semua sifat. Hanya pada sifat tu je lah. Jadi bila Nabi sebut dalam hadis ni tiga-tiga benda ni, ketiga-tiga ni menghilangkan khusyuk, bukanlah bermakna Nabi nak menyamakan kesemuanya. Tak. Tetapi Nabi SAW nak menyamakan daripada satu sudut sahaja, iaitu menghilangkan khusyuk. Jadi tak ada apa-apa penghinaan pun sebenarnya pada hadis ni, ya. Baik. Itu hadis yang kita bacakan yang kedua. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok hadis berikutnya. Saya sharekan siap. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Okey. Kata Al-Imam Bukhari, ini hadis yang kedua dalam bab yang bila sahnya pendengaran budak-budak kecil. Kata Al-Imam Bukhari, haddatsani Muhammad ibnu Yusuf. Qala haddatsana Abu Mushir. Qala haddatsani Muhammad ibnu Harb. Qala haddatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dal. Ya, baik. Yang bermaksud, kata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad ibnu Yusuf. Katanya telah bercerita kepada kami Abu Mushir. Katanya telah bercerita kepada kami Muhammad bin Harb. Katanya telah bercerita kepada kami Az-Zubaydi daripada Zuhri, daripada Mahmud ibn Rabi'. Mahmud ibn Rabi' merupakan sahabat Nabi SAW daripada puak Khazraj, daripada Ansar, yang mana gelarannya adalah Abu Nuaim, dan dia meninggal dunia pada tahun 99 Hijrah. Waktu tu dia berumur 93 tahun. Ibn Hibban kata dia 94 tahun waktu meninggal. Ya, baik, ada khilaf di situ, tapi tak banyaklah. Mungkin yang kata 93 tu dia tengok umur yang dah lengkap. 93 lebih-lebih sikit bulan. Tapi mereka yang berkata 94, dia genapkan yang lebih-lebih tu menjadi 94. Itu tidak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, para ulama mengatakan Mahmud bin Rabi' ni
dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia kecil. Mahmud bin Rabi' ni dia berjumpa Nabi, peristiwa yang Nabi buat benda ni. Tak apalah, saya terjemah dulu, nanti saya huraikan. Dia kata, Mahmud bin Rabi' kata, aku ingat lagi daripada Nabi SAW yang Nabi ni buat satu semburan air daripada mulut. Yang mana Nabi macam luahkan air daripada mulut Nabi ke wajah aku. Waktu tu aku berumur 5 tahun. Yang mana Nabi buat daripada sebuah timba yang berada di telaga. Jadi tuan-tuan, peristiwa ni kata para ulama, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Kifayah fi ilmi riwayah, dia menunjukkan dia mengatakan bahawasanya waktu berlakunya peristiwa ni adalah waktu di mana Nabi dekat-dekat nak wafat dah. Jadi Mahmud bin Rabi' merupakan sahabat yang kecil lah. Dia berumur 5 tahun, 6 tahun apabila Nabi wafat. Dan dia dianggap sebagai sahabat kerana dia bersama dengan Nabi waktu dia memayis. Dia masih ingat lagi. Jadi sahabat ni macam mana tuan-tuan? Sahabat ni kata ulama ahli sunnah ada 3 syarat. Syarat yang pertama, mesti berjumpa Nabi SAW. Tak semesti tengok. Kerana ada sahabat dia tak tengok Nabi sebab dia buta. Tapi dia mesti jumpa. Itu pertama, mesti berjumpa. Dan waktu berjumpa tu Islam, dan mesti mati atas Islam. Kalau murtad, dia tak jadi sahabat. Kalau mati atas kafir, dia tak jadi sahabat. Okey, itu 3 syarat. Jadi kalau lah kata sahabat ni kecil, waktu dia jumpa Nabi tu dia kecil. Para ulama mengatakan kalau dia mumayyiz, maka dia dikira sahabat. Kerana mumayyiz ni, bila dia dengar daripada Nabi waktu dia mumayyiz, dan waktu Nabi wafat dia dah balik, dia menyampaikan waktu dia balik, maka riwayatnya dikira sebagai sahih. Riwayatnya dikira sebagai sahih seperti mana yang saya sebut tadi. Tetapi kalau budak-budak di zaman Nabi yang waktu Nabi wafat, waktu jumpa Nabi, mereka masih belum mumayyiz, Nabi wafat pun mereka masih belum mumayyiz, maka mereka ini ada kelebihan syarafur ru'yah, dapat melihat Nabi SAW, tetapi riwayat mereka dianggap mereka sebagai tabi'in. Cuma mereka lagi tinggilah martabat daripada tabi'in sebab mereka pernah tengok Nabi. Mereka pernah jumpa Nabi secara berdepan. Walaupun waktu mereka jumpa Nabi, mereka belum mumayyiz. Boleh tuan-tuan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Waktu ni, dia kata, aku masih ingat lagi Nabi ni dia luahkan air daripada mulut dia ke wajah aku. Ibn Hajar kata waktu dia syarahkan hadis dalam Fathul Bari, dia kata Nabi buat benda ni mungkin salah satu daripada 2 sebab lah. Pertama, kerana Nabi nak bergurau lah. Kerana Nabi SAW orang yang friendly. Nabi suka kepada kanak-kanak. Hasan dan Husain pun naik di atas kepala Nabi. Menunjukkan Nabi ni memang mesra dengan anak-anak kecil. Itu yang pertama. Dan Nabi bergurau dengan Abu Umair dalam hadis. Nabi bergurau kepada Abu Umair, ma fa'alan Nughair, burung kau sedang buat apa? Menunjukkan Nabi ni betul-betul menyayangi anak-anak, menyantuni kanak-kanak. Jadi bila Nabi meluahkan air daripada mulut tu, Nabi nak main dengan dia lah. Nabi nak menunjukkan yang Nabi ni sangat-sangat mengasihi anak-anak, sayang, bergurau kepada anak-anak. Itu pertama. Yang kedua, mungkin Nabi buat ni lil barakah, kerana nak bagi keberkatan kepada anak ni. Kerana air liur Nabi berkat, peluh Nabi berkat, air lebihan wuduk Nabi berkat, tabarruk dengan asar Nabi, tabarruk mengambil berkat daripada kesan Nabi. Bagi saya kedua-duanya tidak ada masalah. Kedua-duanya boleh ditafsirkan sekali. Mungkin untuk keberkatan, mungkin juga untuk bergurau, tak ada masalah. Ya, tuan-tuan. Hadis ni membuktikan budak-budak yang umur 5 tahun kalau dia boleh membezakan yang buruk dan yang baik dan boleh mengingati dengan baik, maka dia dikira mumayyiz dan hadis dikira sah. Sebab itu Imam Bukhari bawakan dalam sahih dia. Menunjukkan hadis ni sahih. Walaupun dia waktu peristiwa ni berlaku, waktu dia menerima hadis ni adalah waktu dia umur 5 tahun, tapi dia ingat. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, dan hadis ini juga memberitahu kepada kita, memberikan galakan kepada kita untuk membawa anak-anak mumayyiz kita ni menghadiri majlis ilmu. Seperti mana Mahmud bin Rabi' ni dibawa menghadiri majlis Nabi SAW. Jangan takut untuk bawa anak ke majlis ilmu. Jangan takut. Bawa, disiplinkan dia. Kalau dia bising sangat, bawa keluar lah. Dan ustaz-ustaz pun janganlah terlalu syadid, janganlah terlalu keras, janganlah terlalu serius sampai ada suara-suara sikit pun dihalau keluar. Janganlah. Berikan sedikit keringanan, kerana dalam hadis Nabi SAW memberikan ruang kepada anak-anak kecil, memberikan ruang kepada anak-anak kecil untuk menghadiri majlis Nabi SAW. Jadi majlis Nabi ni lagi besar lah.
daripada majlis kita. Kalau Nabi pun boleh bertolak ansur dengan anak-anak, bergurau dengan anak-anak, Ibnu Umar juga menghadiri majlis bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita biarkanlah anak-anak ni bersama dengan kita dalam majlis-majlis yang mana kita menuntut ilmu, yang majlis yang kita memberi ilmu. Biarkan mereka, orang kata apa, terbiasa dengan majlis ilmu ni. Kadang-kadang kita sedih juga. Kadang-kadang kita sedih. Kenapa sedih, tuan-tuan? Kerana kalau anak-anak ni pergi ke majlis-majlis yang bukan majlis ilmu, pergi ke majlis konsert ke mana-mana, mungkin dia dihargai lebih daripada dia pergi ke majlis ilmu. Jadi tempat yang ni, baik aku pergi ke tempat-tempat yang tak ada, bukan masjid, aku lebih dihargai daripada yang lain. Jadi jangan sampai dia fikir begitu. Maka sebab tu kita kena menghargai mereka. Wallahu a'lam.